Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Muhammad Daniel bin Zulkifli dan nombor metrik saya adalah 2210545. Baiklah, hari ini saya akan mengupas mengenai sebuah buku yang saya telah baca daripada terbitan Gerak Budaya Enterprise, iaitu Islam dan Sosialisme, karya seorang penulis buku yang terkemuka dan pakar sosiologi Malaysia yang ulung, iaitu Profesor Dr. Syed Hussein Alatas. Buku Islam dan Sosialisme ini pada awalnya diterbitkan pada bulan Disember 1976 untuk terbitan pertama, tetapi kemudian ia telah diulang cetak untuk cetakan kedua pada bulan Mac 1977 sehingga kini. Untuk pengetahuan anda semua, buku Islam dan Sosialisme ini mengisahkan tentang agama dan kegelisahan rakyat awam tentang persamaan dan perbezaan antara sosialisme dan komunisme. Kata-kata daripada Profesor Dr. Syed Hussein Alatas pada buku ini ialah Dr. Mahathir melihat pertentangan antara Islam dan sosialisme. Beliau tidak mengambil tahu bahawa sosialisme itu ada berbagai macam. Yang dibahaskan aliran sosialisme Eropah jenis yang tidak mengutamakan agama. Ini tidak perlu saya jawab lagi kerana buku saya ini sudah merupakan satu jawapan. Walaupun sebuah naskah yang nipis, idea-idea beliau merangkumi persoalan yang besar dan penting, termasuk kaitan antara agama dan teori sosialis, jenis-jenis sosialisme yang berlainan serta kegelisahan rakyat awam tentang persamaan dan perbezaan antara sosialisme dan komunisme. Yang paling penting, beliau menyeru kami untuk melawan sistem kapitalis yang mencangkumi ekonomi dan pemikiran rakyat Malaysia. Lebih daripada 40 tahun selepas penerbitan asalnya, pemikiran Profesor Alatas masih relevan sehingga hari ini. Radin Mas Haji Omar Said Djokroaminoto merupakan tokoh pergerakan yang sangat berpengaruh, terutama pemikiran-pemikirannya terkait sosialisme Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pemikiran sosialisme, sosialisme barat dan sosialisme Islam, pemikiran sosialisme Islam Djokroaminoto. Penelitian ini menggunakan metod penelitian sejarah oleh Kunto Wijoyo yang terdiri dari 5 tahap. Tahap yang pertama adalah pemilihan topik. Tahap yang kedua adalah pengumpulan sumber baik, sumber premium maupun sekunder. Tahap ketiga adalah verifikasi atau kritik sumber. Tahap keempat adalah interpretasi untuk menafsirkan fakta-fakta sejarah yang ditemukan. Tahap kelima adalah historiografi atau penulisan sejarah. Hasil penelitian ini adalah sosialisme barat lahir dari masyarakat industri Eropah pada abad ke-19 di mana terjadi ketimpangan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Sosialisme barat tidak terkait dengan kondisi agama. Prinsip keadilan, kesetaraan dan persaudaraan merupakan prinsip yang dipegang teguh baik oleh sosialisme Islam maupun sosialisme barat. Sosialisme Islam dibangun atas dasar ketentuan atau aturan-aturan berdasarkan firman Allah dan hadis Rasulullah. Sosialisme Islam juga dibangun atas dasar keyakinan terhadap keberadaan Allah sebagai zat yang maha kuasa. Pemikiran politik Djokroaminoto tentang sosialisme Islam memberikan gambaran tentang fahaman sosialisme yang dibangun atas dasar ajaran agama Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sosialisme Islam yang dikemukakan oleh Djokroaminoto merupakan sosialisme yang telah berjalan sejak masa kepimpinan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dengan demikian, sosialisme Islam tidaklah dipengaruhi oleh fahaman sosialisme yang berasal dari barat yang baru berkembang pada abad ke-19. Islam tidak menentukan sistem atau aturan ekonomi politik yang seharusnya diamalkan oleh umatnya. Yang ditentukan dan digalakkan Islam adalah suatu sistem adab dan akhlak yang seharusnya menggarisbawah mana-mana dan setiap sistem ekonomi politik
yang didirikan oleh masyarakat Muslim. Dalam sejarah Islam, tidak wujud pelbagai sistem ekonomi politik dari zaman Rasulullah SAW sehingga sekarang. Pada awal perkembangan masyarakat Islam di Mekah dan Madinah, sistem ekonomi politiknya terdiri daripada sekurang-kurangnya dua jenis, iaitu sistem atau ragam pengeluaran komoditi skala kecil dan ragam pengeluaran pengembara pastoral. Pada zaman Khilafah Uthmaniyah, Empayar Safawiyah dan Kesultanan Melaka pada zaman pramoden, sistem ekonomi politiknya dicirikan pada umumnya oleh ragam pengeluaran pelungguhan. Pada zaman sekarang pula, kebanyakan negara Islam mengamalkan sistem kapitalisme atau ragam pengeluaran kapitalis. Pada zaman moden, sesetengah sarjana dan pemikir Muslim mempunyai kecenderungan terhadap sosialisme yang mereka menganggap jauh lebih sehaluan dengan nilai-nilai Islam berbanding dengan kapitalisme. Dalam Islam dan sosialisme, Syed Hussein Al-Attas mengungkapkan pendapat bahawa sosialisme itu sudah ada dalam Islam, dalam erti bahawa Islam sememangnya bersifat sosialis. Pada umumnya, tiada pertentangan antara Islam dan sosialisme. Yang ditentang Islam ialah jenis-jenis sosialisme tertentu. Di sini kita perlu membezakan antara sosialisme beragama dan sosialisme yang tidak beragama seperti yang dilakukan oleh tokoh Jawa terkenal Haji Omar Said Djokroaminoto dalam karya beliau yang juga berjudul Islam dan Sosialisme. Syed Hussein Al-Attas mengatakan bahawa orang Islam tidak seharusnya menyangkal pandangan materialisme dialektik secara keseluruhan, tetapi hanya segi-segi tertentu yang bertentangan dengan agama seperti fahaman materialisme dialektik mengenai asal-usul dan peranan agama, relativisme, akhlak dan sebagainya. Terdapat tambah di sini bahawa sosialisme itu tidak seharusnya ditolak oleh sebab kaitannya dengan Karl Marx, pencipta materialisme dialektik. Ramai individu dan golongan masyarakat takut dengan gagasan-gagasan Marx dan Marxisme. Padahal bukan segala pemikiran Marx bertentangan dengan Islam. Malah, banyak gagasan penting yang telah dihasilkan oleh Marxisme yang dapat membantu kemajuan masyarakat kita. Eksploitasi, keterasingan dan rasuah merupakan masalah utama kebanyakan negara Muslim pada zaman moden ini. Gagasan-gagasan Marx dan para sosialis selainnya mengetengahkan masalah-masalah ini. Syed Hussein Al-Attas menunjukkan dalam buku ini bahawa sebahagian daripada kerisauan para sosialis tidak lain daripada kerisauan tokoh-tokoh Islam zaman dahulu juga. Beliau menyeru masyarakat Islam supaya bersungguh-sungguh memikirkan dan mengiatkan nilai-nilai sosialisme demi mencapai keadilan sosial. Sekian daripada saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.